Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik. Okey, untuk video kali ini kita akan bincangkan tentang jawapan soalan nombor 28 ya, soalan nombor 28. Baik. Untuk soalan nombor 28 ni, saya rasa soalan ni sangat mudah untuk kamu skor sekiranya kamu pandai mengira, ya. Dan saya yakin, ya, soalan ini kebanyakan akak pelajar pilih untuk berjawab soalan ini kerana markahnya mudah untuk diskor, ya, dan soalan straightforward sahaja. Ya, soalan nombor 28 ini iaitu berkaitan dengan wang M1. Lepas tu soalan 2 Roman menghitung penawaran wang M1 pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Dan soalan B kadar pertumbuhan M1 ya pada 2009 dan 2010. Soalan C pula kadar pertumbuhan ekonomi 2009 dan 2010 ya. Dan soalan D pula ialah berdasarkan jawapan A2 ya, A2 dan C ya, soalan C huraikan sama ada data penawaran wang M1 dan kadar pertumbuhan selaras dengan teori keutamaan kecairan Keynes. Soalan D. Baik, soalan D ni lebih kepada soalan untuk kita kaitkan dengan teori Keynes. Okey. Dan kamu kena ingat ya, Keynes ini dia menurut teori Keynes ini, Keynes mengandaikan, okey, Keynes berpendapat sekiranya ya berlaku pertambahan dalam penawaran wang, ya, sekiranya berlaku pertambahan dalam penawaran wang, kadar bunga akan jatuh, ya, kadar bunga akan jatuh dan pelaburan bertambah, AI bertambah dan Y ataupun pendapatan negara akan bertambah. Jadi, oleh yang demikian, ya, semakin tinggi penawaran wang, berlaku pertumbuhan ekonomi. Jika penawaran wang berkurang, maka akan berlaku kemerosotan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi yang negatif ya, ataupun pertumbuhan ekonomi yang negatif. Okey, oleh itu cuba kita lihat ya jawapan soalan ini ya, iaitu okey ya. Okey. Soalan yang pertama iaitu penawaran wang M1 ya. Penawaran M1. Maksud penawaran wang M1. Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran wang M1? Okey, cuba kita lihat. Kita lihat bahawa penawaran wang M1 ini markahnya ialah satu sahaja. So senang sajalah iaitu penawaran wang M1 ini merupakan penawaran wang yang terdiri daripada wang dalam edaran, wang dalam edaran, iaitu terdiri daripada wang shilling, wang kertas dan deposit semasa. Tiga perkara ini mesti ada dalam M1. Okey, deposit semasa ataupun juga dikenali sebagai deposit permintaan ya. Soalan A2 ya, iaitu hitung penawaran wang M1 pada 2008, 2009 dan 2010. Baik. Hitung penawaran wang M1 itu bermakna kamu kena tambah ke semua wang shilling, wang kertas dan deposit semasa. Okey, kena tambah semua. Ya. Dan formulanya di sini sudah diberi. Duit shilling dan duit kertas itu dikenali sebagai wang dalam edaran. Okey. Manakala deposit semasa itu juga dikenali sebagai deposit permintaan. So kamu kena faham bahawa wang dalam edaran ialah duit shilling dan wang kertas. Ya.
Jadi M1 sama dengan wang dalam edaran tambah deposit semasa. Okey, ditambah deposit semasa. So untuk tahun 2008 kamu tambah sajalah tambah saja mata wang dalam edaran tambah deposit semasa. Untuk separuh wang secara luas, wang secara luas itu sudah termasuk dalam M2. So kamu abaikan yang separuh wang secara luas dan wang secara luas itu. Itu sudah masuk ke dalam M2. So kamu tambahkan, kamu akan dapat untuk tahun 2008 sebenarnya. Untuk tahun 2008, 40,000 tambah 424 tambah 143, 475, kamu akan dapat 183,899. Dan 2009 ini jawapannya, dan 2010 ini jawapannya. Okey? Baik. So ini adalah soalan yang mudah untuk dijawablah. Soalan yang senang saja, simple saja, tambahkan saja. Dengan syarat kamu faham akan konsep-konsepnya. Okey. Soalan B pula, soalan B pula kadar pertumbuhan M1 Kadar pertumbuhan M1. Ini berbeza. Kadar pertumbuhan M1 ini kamu kena tolakkan. Kamu kena kira 2008 tolak dengan 2009 tolakkan dengan 2008 untuk dapatkan 2010 tolak dengan tahun 2009. Bahagi dengan tahun sebelumnya, darab dengan 100, barulah kamu dapat kadar pertumbuhannya. So kamu akan dapat pertumbuhan pada tahun 2009 ialah 9.64 dan pada tahun 2010 ialah 6.23 6.23. So kita lihat di sini kadar pertumbuhan wang M1 mengalami penurunan dari 2009 hingga 2010. Okey. Baik, manakala soalan C, soalan C, kadar pertumbuhan ekonomi, kita akan gunakan keluaran dalam negara kasar seperti yang ditunjukkan dalam jadual soalan, keluaran dalam negara kasar, pertumbuhan ekonomi. So kita nak kira pertumbuhan tahun 2008 kita tak boleh kira lah. Sebab apa? Sebab tahun 2008 itu tak ada tahun sebelumnya. Kalau ada tahun 2007 barulah kita boleh kira kadar pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam soalan ini dia minta tahun 2009 dan 2010. Maka 2009 KDNK ataupun KDNK tahun 2009 tolak dengan KDNK tahun 2008 bahagi dengan KDNK 2008 darab 100, kamu akan dapat kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. So pada tahun 2009 ini formula dia. Okey, ini formulanya. Dan ini jawapan untuk tahun 2009 dan ini adalah tahun 2010. Jadi kita dapati bahawa pertumbuhan ekonomi ini semakin meningkat. Kan? Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Walau bagaimanapun tahun 2009, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi menurun. Tahun 2009. Sebab apa menurun? Nilainya negatif, bermakna KDNK tahun 2008 lebih besar daripada KDNK tahun 2009 kan. Tahun 2010 pula kamu akan dapat nilai yang positif, bermakna berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, berlaku pertumbuhan dalam ekonomi. So sebab itulah kamu dapat nilai positif 6.98. Jadi kita boleh bagi tahu, kita boleh tafsirkan nilai di sini bahawa tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ataupun berlaku kemelesetan ekonomi, ataupun juga kita panggil pendapatan negara telah menurun. Pada tahun 2010 pendapatan negara telah meningkat. Okey. Jadi soalan D, berdasarkan jawapan A2 dan C, hurai sama ada data penawaran negara, penawaran wang M1 dan kadar pertumbuhan ekonomi selaras dengan teori keutamaan kecairan Keynes. Okey, seperti yang saya sebut tadi, okey, Keynes mengikut teorinya, semakin bertambah penawaran wang, semakin
tinggi ataupun pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Semakin kurang penawaran wang, pertumbuhan ekonomi akan menurun ataupun negatif. Okey, atau pendapatan negara akan berkurang. Sebab apa? Sebabnya saya dah terangkan tadi bahawa semakin tinggi penawaran wang. Okey, untuk soalan ini kamu boleh rujuk semula jawapan bahagian B. Ya. Jawapan bahagian B nombor jawapan bahagian B nombor soalan nombor 25 soalan nombor 25. Memang itu adalah teori Keynes, iaitu pertambahan dalam penawaran wang menurunkan kadar bunga. Penurunan kadar bunga itu menyebabkan peningkatan dalam pelaburan. Peningkatan dalam pelaburan menyebabkan AE bertambah dan pendapatan negara bertambah. So bila pendapatan negara bertambah itu bermaksud berlaku pertumbuhan ekonomi yang positif lah. Okey. Jadi untuk soalan D ni, untuk soalan D ni kita boleh tafsirkan bahawa pada tahun 2009 penawaran wang M1 bertambah kan. Cuba awak lihat soalan jawapan soalan nombor A2. B kan, soalan B. Kalau kita lihat soalan B, penawaran wang bertambah. Betul tak? 9.64. Okey. Dan pada tahun 2009 sebaliknya berlaku, iaitu penawaran wang M1 bertambah pada tahun 2009, tetapi pertumbuhan ekonomi merosot pada tahun 2009. Maka pada tahun 2009 itu ni disebut dalam soalan ni. Okey, dalam jawapan ni. Okey, disebut dalam jawapan ini pada tahun 2009 penawaran wang M1 bertambah manakala pertumbuhan ekonomi jatuh. Okey, jatuh. Maka ia tidak kita lihat soalan dia menggunakan istilah apa? Tidak selaras lah. Okey, pada tahun 2009 ianya tidak selaras. Tidak selaras dengan sekejap ya. Tidak selaras